Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai SP 3.1.2 iaitu menafikan satu pernyataan. Kita boleh menggunakan perkataan tidak ataupun bukan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai simbol seperti ini. Nilai kebenaran boleh bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Contoh, bentukan satu penafian iaitu dalam bentuk simbol seperti ini bagi setiap pernyataan iaitu P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau perkataan bukan. Kemudian tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Contoh yang pertama, 12 ialah gandaan 5. Maka kita boleh tulis P titik bertindih 12 ialah gandaan 5, maka bukan P ialah 12 bukan gandaan 5. Kita gunakan perkataan bukan. Contoh seterusnya, saya ambil nombor 4. 0.4 meter bersamaan dengan 400 milimeter. Maka penafiannya ditulis seperti ini simbolnya. 0.4 tidak bersamaan dengan 400 meter. Jadi pelajar-pelajar boleh menentukan. Misalnya soalan 1, 12 ialah gandaan 5. Ini adalah pernyataan palsu. Apabila kita menafikan dia 12 bukan gandaan 5, maka nilai kebenarannya telah bertukar menjadi benar. Contoh seterusnya, pernyataan P, semua faktor 6 ialah faktor 8. Pernyataan ini adalah palsu. Maka penafiannya adalah bukan semua faktor 6 ialah faktor 8. Maka penafian ini telah mengubah nilai kebenaran daripada palsu menjadi benar. Seterusnya saya akan membincangkan tentang SP 3.1.3 iaitu bagaimana untuk menentukan nilai kebenaran sesuatu pernyataan majmuk. Dalam mempelajari tajuk ini, yang pertama kita mesti tahu apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan sama ada perkataan dan ataupun perkataan atau. Dalam pernyataan matematik, perkataan dan membawa maksud kedua-duanya. Manakala perkataan atau membawa maksud salah satu atau kedua-dua. Cuba kita lihat contoh. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan menggunakan perkataan A dan B atau. Pernyataan pertama, saya wakilkan dengan P. Pentagon mempunyai 5 sisi. Pernyataan kedua saya wakilkan dengan Q. Heksagon mempunyai 6 sisi. Maka pernyataan majmuk pertama adalah pentagon mempunyai 5 sisi dan saya menggunakan perkataan dan. Heksagon mempunyai 6 sisi. Pernyataan majmuk yang kedua, pentagon mempunyai 5 sisi atau saya menggunakan perkataan atau. Heksagon mempunyai 6 sisi. Contoh yang seterusnya, yang kedua, iaitu kita nak menentukan dua pernyataan P dan Q daripada pernyataan majmuk. 5 tambah 3 lebih besar daripada 5 dan 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5. Maka pernyataan pertama iaitu P adalah 5 tambah 3 lebih besar daripada 5 dan pernyataan Q adalah 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5.
Begitu juga dengan contoh yang kedua. 9 dan 91 ialah nombor perdana. Maka penyataan pertamanya P. 9 ialah nombor perdana. Dan penyataan kedua Q. 91 ialah nombor perdana. Bagi contoh yang ketiga ialah kita nak menentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Cuba kita lihat contoh A. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Jadi di sini kita menggunakan perkataan dan. Jadi pernyataan pertama dia adalah 2 lebih besar daripada 4. Ini adalah pernyataan benar. Pernyataan yang kedua, negatif 5 lebih besar daripada 4. Ini adalah pernyataan palsu. Maka apabila menggunakan perkataan dan, salah satu palsu, maka pernyataan majmuknya akan menjadi palsu. Menggunakan perkataan dan, pernyataan majmuk hanya akan benar sekiranya kedua-dua pernyataan P dan Q adalah benar. Kalau salah satu palsu, maka pernyataan majmuknya akan menjadi palsu. Bagaimana pula dengan menggunakan perkataan atau? Cuba lihat contoh C. 2 tambah 3 sama dengan 23. Atau 2 darab 3 sama dengan 23. Pernyataan pertama adalah 2 tambah 3 sama dengan 23, palsu. Kemudian Q, 2 darab 3 sama dengan 23 adalah palsu. Maka kedua-duanya palsu. Oleh kerana dia menggunakan perkataan atau, sekiranya kedua-dua palsu, maka pernyataan majmuk akan menjadi palsu. Bagaimana dengan contoh D? 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Atau 5 kuasa 2 sama dengan 10. Pernyataan pertamanya adalah 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3 adalah benar. Manakala Q adalah 5 kuasa 2 sama dengan 10 adalah palsu. Maka P atau Q dia akan menjadi benar kerana terdapat pernyataan yang benar. Kalau menggunakan perkataan atau, pernyataan majmuk hanya akan menjadi palsu sekiranya kedua-dua pernyataan ini adalah palsu. Tetapi apabila kita menggunakan dan, pernyataan majmuk menjadi benar sekira kedua-dua pernyataan adalah benar. Sekiranya salah satu palsu, maka pernyataan tersebut akan menjadi palsu. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada soalan muka surat 4 dan muka surat 5 serta muka surat 6 sebagai latihan pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.